ada soalan masuk topik ya. Okey, kita gunakan mana-mana cat lah, FCPO ke apa-apa cat. Okey. Jadi kita cover dan kita revise sikit apa yang kita dah cover pada minggu lepas. So, asas kepada struktur pasaran. Okay. Semua, dalam mana-mana anda punya trading teknik, everything is about this. Semuanya mengenai ini. Iaitu masuk apabila resistance becomes support. This one was a resistance. Ataupun ini RBS. Resistance become support dan kita tunggu entry yang macam ni. Satu lagi adalah support become resistance. Ini adalah SBR. Okay. Semuanya kepada benda ni. Kita cari peluang bila dia masuk macam ni. Kita cari peluang untuk nak short. Okay. Ini adalah support become resistance. Okay. Ini asas. Ini asas dalam satu sistem yang ikut trend. Okay. Jadi dalam Elliott Wave, saya gunakan dia untuk define benda-benda ni. Define benda-benda, kita katakan okey, satu, dua, kita definekan yang ini tadi ini dan ini untuk kita masuk kan, untuk kita masuk. Okey. Macam mana saya gunakan Elliott Wave? Apabila kita katakan dalam Elliott Wave, basic dia, apabila kita ada satu pergerakan membawa arah, dia dibentuk oleh 5 wave. Itu basic dia. Mana kita punya chart ni? Sebab ni dah tadi dia hilang. Okey. Tengok dia dah stuck lah. Sekejap ingat dah power dah laptop Zatul ni. Belum power. Tak cukup. Nampak Zatul? Kenapa spek saya kena ambil yang lebih tinggi sikit? Kena kami terpaksa ambil nak tinggi sikit nyempun spek. Even nak spek kita si dapat. Zatul is typing. Okey. Lekat melekat saja. Okey. 1, 2, 3, 4 dan 5. Zatul belajar. Dia power Elliott Wave. Anda boleh tanya Zatul, suruh dia lukis A Asia. Power, dia tahu A Asia. Okey. Kenapa dia jadi color orange lah pula? Kejap. Okey. Orange ke merah tu? Merah. Ni merah sikit. Mata saya orange ke mata ni? Tak apa. Jangan mata lain dah. Okey, ini adalah untuk Elliott Wave. Satu pergerakan membawa kepada arah dibentuk oleh 5 wave. 5 wave ni, Bang Pian yang ngajar. Pian, saya tak tahu. Pian dengan Zatul banyak cerita tu. Okey. Dalam Elliott Wave, yang membawa kepada arah ada 3. Ada 3 bentuk, 3 struktur. 3 struktur yang membawa kepada arah. Yang pertama dikenali sebagai motif. Yang kedua dikenali sebagai motif with extension. Dan yang ketiga dikenali sebagai diagonal. Sama ada leading ataupun ending. Okey. Jadi ada soalan tak mengenai yang ini? Ada tak soalan ni? Kalau kita katakan dia membawa kepada motif, wave 2 tak boleh bawah wave 1. Itu dia boleh macam ni, dan biasanya wave 2 membuat correction yang besar. Banyak skrin. Okey. Yang kedua adalah wave 3 tak boleh paling pendek. Yang ketiga wave 4 tak boleh masuk wave 1. Okey, itu motif. Motif dengan extension, apabila dalam ni kita ada yang lekuk-lekuk dia sendiri.
Lekuk. Biasanya ini ada 5 wave. Ni biasa dibentuk oleh 5 wave. 5 wave ni dia membentuk satu lagi. Dia membentuk satu yang lebih besar. Ni membentuk satu yang lebih besar. Jadi dia 5 wave. 3 ni pun ada 5 wave. 1 ni pun ada 5 wave. Cumanya sekiranya dia lebih daripada 5 wave, di situlah kita ada extension. Faham? Okey, kalau kita dapati macam ni, kalau anda dapati dia bergerak macam ni. 1, 2, 1, masuk balik. Itu tandanya dia extension. Dan anda dapati RSI dia pun buat higher high. Jadi jumlah lekuk dia akan sini, kalau dia masuk balik 3, 4, 5, dia ini adalah 1, 2 macam ni. Ini adalah 1 dalam yang hitam. Okey, ini adalah 2. Yang kecil ni adalah 1 yang dalam yang biru. Mana pula 1 aku ni? Hilang pula dia. Okey, ini adalah 1. Gatal hidung saya. Yang biru. Samalah nantilah. Okey, ini adalah 2. Ini 3. Ini 4. Dan ini 5. Melengkapkan 3 dalam yang hitam. Faham tak? Okey. Lepas tu kita ada 4. 4. Ni yang extend dia. Dan 5. Ini 4. Dan ini 5. Itu extension. Faham? Biasanya dalam satu structure, kita akan ada salah satu dia ada extension. Kebiasaannya dalam motif, salah satu biasanya ada extension. Kalau dia berlaku dekat satu, dia tak berlaku tempat lain. Kebiasaannya. Okey? Gatal hidung, tak tahu kenapa. Allergic. Okey. Itu extension. Lain daripada tu kalau dia langgar syarat. Contohnya, katalah okey, kalau dia langgar syarat, contohnya macam wave 4 ni masuk kepala wave 1. Itu kalau dia bukan motif macam tu, itu mungkin adalah diagonal. Okey, diagonal tak boleh dibentuk dalam wave 3. Wave 3 ni kena motif. Dia tak boleh diagonal. Anda pegang yang tu. Kalau anda langgar yang tu, anda bukan buat Elliott wave. Ramai orang buat Elliott wave, dia pergi langgar syarat tu. Aduh, saya tengok pun sedih. Padahal itu adalah asas. Kalau kita katakan dekat sini wave 3, ini tak boleh berlaku. Faham? Dia tak boleh 4 masuk 1. Tak boleh langsung. Tak boleh langsung. Langsung tak boleh. Faham? Kalau dalam ni, anda sedang lukis wave 3 ni, dalam ni dia buat macam ni 1, 2, 3, 4 ni masuk macam ni, lepas tu 5, itu bukan wave 3. Itu bukan wave 3. Faham? Benda ni yang ramai. Sedih tengok. Sedih tengok. Yang buat Elliott wave, dia langgar syarat ni. Jangan. Mungkin tersilap. Tapi jangan langgar benda ni. Jangan langgar benda ni. Wave 3 tak, dia kena, kalau dia adalah diagonal, ini mungkin jadi benda lain. Kalau dia diagonal, saya akan lukis benda apa tau? Saya akan jadikan dia benda lain. Saya akan jadikan dia A, B dan C. Faham tak? Kalau anda nampak cat saya buat ABC, 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 dan ini bukan 3. Ini mungkin 5 ataupun 1. Kalau 3, dia masuk macam ni, tak ada cara anda lukis. Anda akan tukar cat anda yang di belakang semua jadi 3, 3, 3, 3 dan 3. Semua jadi 3, 3, 3, 3. Benda ni yang ramai langgar. Ramai sangat langgar. Even bukan hanya kat Malaysia. Luar Malaysia lagi ramai mengarut. Okey? Jangan langgar benda tu. Wave 3 kena motif. Okey? Diagonal, sebab itu nama dia leading. Tak ada diagonal median. Dia ada leading dengan ending sahaja.
Nampak tak? Nama dia pun dah bagi tahu. Aku hanya wujud dekat wave 1 dan wave 5. Leading atau ending. Ataupun the whole structure, bukan motif. WXY ABC tak kisah. The whole structure. Okay. Itu apa yang kita cover pada minggu lepas. Lepas tu kita ada korektif. Faham kan apa kena-mengena dengan RDS SBR tadi? Kalau kita lihat, ini cuma baru satu. Kalau anda nak trade, structure ini belum ada trend. Anda cuma trade apabila kita ada complete structure. Ya, kita baru saja dekat sini. Faham? Okey, bagi mereka yang nak gunakan, macam mana anda nak lukis support resistance yang betul? Siapa tahu? Sekarang ni, hint dia. Macam mana anda nak lukis support resistance yang valid? Siapa tahu? Daripada apa yang anda belajar selama ni, macam mana anda nak lukis support resistance yang betul? Kalau anda tak tahu menggunakan Elliott Wave, tapi anda faham yang saya duk ceritakan selama ni mengenai divergence dan mengenai incomplete sequence. Nampak tak kat mana anda nak lukis support resistance dah sekarang ni? Kalau kat chart, kita ambil chart apa tadi? Mana chart kita tadi? Chart apa ni? Kita ambil chart kosong. FCBO ni kan? Nantilah. Macam mana anda nak lukis support resistance? Ada nampak RSI tu? Ada nampak RSI? Di mana RSI dia berakhir dengan divergence. Dan nampak 5 wave. Ada lukislah support resistance dekat situ. Faham? Lepas tu dia break out. Itu adalah support. Kalau dia tengah naik, support, resistance, support, resistance. Satu structure ni dan RSI dia break structure. Break structure macam ni. Kalau dia buat macam tu, then anda tahu dalam ni semua minor. Mana support dia? Sini support dia. Belakang ni kena ada divergence ataupun satu corrective cycle yang habis. Nampak tak? Anda tak lukis support resistance yang dalam-dalam ni. Kalau tak, chart anda penuh line. Anda tak lukis support resistance macam ni. Anda tak lukis support resistance sini, support sini. Resistance, meriah chart. Kalau anda nak lukis support resistance, anda lukis dekat sini. Dekat turning point kan. Kalau anda tengok dekat RSI, anda akan nampak dekat sini berlaku divergence. Situ tempat anda lukis resistance. Anda akan nampak kalau kita katakan sini sebagai apa? Sebagai flat, anda akan lukiskan dia sebagai zone. Sini sebagai zone. Siapa yang pakai zone? Tak ada dari sini. Nampak tak cara ni? Anda tengok cat-cat saya, kat mana yang anda nampak 1, 2, 3, 4, 5. Tiap kali anda nampak 5 kan? Lepas tu nombor. Anda pergi buat zone. Kalau dia flat, ini flat. Ini 2. Ini adalah satu line untuk resistance. Tak ada. Benda ni, saya tak gunakan support resistance. Tapi, itu asas dia. Kalau anda tak nak guna Elliott Wave ni, anda gunakan yang anda faham pasal 5 tu. Anda tengok ada divergence. Situ adalah resistance. Kalau aku nak buy dia, aku nampak ni nak buy. Dia break out, then situ aku tunggu retest. Faham? Kalau anda jenis yang menunggu break, lepas tu tunggu retest. Sini support dia. Sama je kali. Benda dia sama je. Tak ada terbaik apa semua. Ni sama je. Benda dia sama je. Okay. Now, yang correction ni, besok kita akan cover correction. Correction terbahagi kepada dua kategori. Simple correction dan complex correction. Besok kita akan cover benda tu. Yes, Pian. Okay. Jadi correction ada dua kategori. Corrective structure, corrective. Terdapat dua. Yang pertama adalah simple. Dan terbahagi kepada zigzag
flat dan triangle. Kita akan masuk lebih dalam lagi besok. Dan yang kedua adalah kompleks. Kompleks adalah double or triple. Okey. Ini adalah untuk correction. Tak kisahlah rupa dia macam mana pun. Yang anda faham, kalau anda nampak RSI dia, RSI kat sini, dan RSI dia break structure. Anda, dan salah satu lagi anda gunakan cuma benda simple macam trend line. Dan dia break trend line. Nampak structure dia naik. Contohnya macam UJ ni kan. Naik, turun. Nah, ini lain. Turun naik. Ini struktur lain. Anda nampak dekat apa dia punya RSI. Kalau anda tak nampak pada time frame ini, anda tukar-tukar time frame. Saya tak guna triangle. Saya tak pedulikan triangle, but saya tak gunakan. Sebab itu anda nampak bila triangle, saya akan lukis dulu triangle. Sebabnya triangle adalah bila market indecision, bila kita ada accumulation stage. Sebab itu kita ada triangle. Kita tak ada volume yang besar. Sebab itu saya tak trade triangle. Sebab anda kena ada maklumat volume. Kalau saham, saya trade triangle. Kalau currency, saya langsung tak trade triangle. Sebab currency over the counter. Saham, bursa, kita ada volume punya information yang cukup. Faham? Jadi kita boleh nampak open interest contohnya dekat option. Anda boleh tengok, itu dekat saham. Tapi dekat forex, kita tak ada satu volume yang tepat. Sebab dia OTC market. Apa orang ramai buat, dia gunakan futures punya volume. Saya tak dapat nak gunakan benda tu. Kalau nak guna, saya gunakan option punya open interest kalau nak lihat kepada currency. Tetapi dia ada dua, satu European, satu lagi American. Lihat kepada American. Tapi cerita dia, info dia agak lari sikit lah. Saya tak trade. Saya tak, untuk saham saya tak trade. Saya tak kena, untuk saham saya tengok triangle, tapi untuk currency saya tak peduli triangle. Saya tak akan trade triangle. Okey, jadi untuk, dan anda akan dapati saya banyak tukar. Mula-mula dia triangle, lepas saya tukarkan balik kepada benda lain. Saya tak minat triangle. So triangle probability dia dalam sistem saya pakai dia rendah. Mungkin sistem orang lain lebih bagus. Okey. So, apabila kita bercakap mengenai struktur korektif tadi, bila berlaku correction dan sini berlaku satu impulse, satu diagonal, satu extension, pada waktu ini anda baru saja ada low, ada high. Ada higher low. Anda cuma confirm ini sebagai higher low hanya bila ini break. Hanya bila dia break out. Okey. Pada waktu itu, di sinilah anda gunakan cerita ni. Anda gunakan cerita ni. Yang ini. Pada waktu itu baru ada trend. Lain daripada tu market belum ada trend. Selagi dia bergerak dalam ni, dia naik, ini boleh jatuh lagi selagi dia atas ini. Faham? Tak ada trend. Dia cuma ada trend apabila ini breakout dan fahamkan konsep dua time frame. Untuk high probability trade, high ini kena break some high di belakang dia. Then, ini adalah higher probability. Yang dalam ni saja cukup. Tapi probability dia tak setinggi apabila kita ada dua higher high. Faham tak? Contohnya,
kita tengok macam GBP US dollar. Macam GBP US dollar. Okey. Sini dia break. Faham? Yang tiga ni pun dia mempunyai tiga yang ini. Tiga yang ini. Kenapa? Okey. Tiga yang ini kalau kita ambil sini okey. 1, 2, 3 yang ini dia mempunyai momentum. Dia mempunyai satu yang saya panggil sebagai momentum sikun. Lawan lah pula masuk momentum sikun. Dia mempunyai satu momentum lebih daripada 1618. Dan kita anggap dia sebagai ada movement ke atas lagi lah. Simple. Jadi 1, 2 ni kita boleh tunggu. Yang biasanya the best is kalau kita ada macam ni. Pergerakan yang macam ni. Ini yang the best. Kalau kita ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Kita miss out yang ini. Kita miss. Lepas tu dia naik. 2, 3, 4, 5. Cerita dia, yang pertama ni, kita ambil Fibo. Dan dia tak sampai lagi. Contoh dia break macam ni. Okey. Dan dia tak lengkap lagi. Iaitu dia punya incomplete sequence kat sini. Okey. Pergerakan yang kedua ni, sini pun dia break out. Dan anda terlepas entry ni. Anda tengok buka, alamak, dah ada benda ni. Di sini dan lepas tu dia break out atas ni. Kita ada satu trend yang tak habis daripada bawah ni. Pada masa yang sama, kita ada satu trend yang ada tak habis dalam yang satu lagi. Ini adalah the highest probability. Ini yang highest probability. Iaitu ada dua time frame yang ada trend. Faham? Ini adalah satu minor contohnya. Ini dua. The whole thing ni sedang menghabiskan tiga minor. Dan dalam ni kita ada 1 minit. Dia panggil minit. 2 minit. Sekejap, saya lukis yang betul lah. Ini konsep fractals. 1 minit. 2 minit. Breakout lagi dan turun balik. Itu adalah 1 minuet ataupun yang biru. 1 yang biru ni pula. Okey. Sabar je. Okey. 1 yang biru. Ni. Okey. 2. Ni yang kita tunggu. Faham konsep dia? Pecahan kepada pecahan kepada pecahan. Yang ada trend, dia terus naik. Dan kita dapati RSI dia pun berakhir dengan divergence. Turun break structure. Naik balik break divergence. Turun balik. Naik balik break divergence. Faham? Dia break divergence. Dia naik. RSI dia menunjukkan ada momentum. Dan dia tak lengkap lagi. Then kita trade ikut. Itu trend trading. Kita trade yang ini. Itu caranya untuk anda ikut trend. Boleh? Ini penting tau. Ini adalah asas kepada semua yang saya ceritakan ni. Di mana anda kena faham bilanya ada trend. Trend cuma wujud apabila kita ada siri pergerakan. Bukannya, dia pandalela. Itu 1, itu 2. Tak ada. Yes.
Dia tak lengkap lagi. Dia tak lengkap lagi. Dan selagi dia tak sampai lagi, kita pergi. Kita ikut je. Kita ikut je. Itu je. Sebab itu saya dah bagi tahu tadi kenapa saya tak berminat kepada indeks. Sekarang saya nak long dia. Don't get me wrong. Cumanya pada semasa RSI dia tak menunjukkan dia ada momentum. Jadi kalau sini break out dan ada momentum, dan mungkin saya akan trade kepada trend yang lebih besar di belakang. Kepada trend yang lebih besar, iaitu kepada yang intermediate. Kepada yang ini. Kepada yang biru ni. Sebab 1-2 dia tak lengkap lagi kat atas. Boleh? Dia tak lengkap lagi. Tak sampai lagi 1. Kalau dia membatalkan divergence dekat sini, dekat situ, dan dia buat higher high, dan kita tahu ini adalah 4. Kalau dia masih divergence, itu mungkin 5. Lepas tu kita buat correction yang lebih besar. Itu mungkin 5 ini. Selagi dia tak membatalkan divergence, saya tak minat. The moment dia membatalkan divergence, then saya tengok. Then saya tengok. Kalau H1 membatalkan divergence, saya masuk. Kalau H1 membatalkan divergence, H4 belum. Daily belum. Tapi kita akan masuk. Masa tu kita akan, saya paling kecil saya tengok H1. Kalau H1 membatalkan divergence, yes, saya masuk. Masa ni tak ada. H1 pun tak membatalkan divergence. H1 pun divergence. H1 pun tengah divergence. Mana pergi? H1 pun tengah divergence. The whole thing, semua divergence. Dalam ni pun divergence. Semua. So kita tahu momentum makin rendah. The moment dia break divergence dan dia buat higher high, dan dia membatalkan divergence, then saya akan ambil yang lebih agresif. Sekarang tak ada. Boleh? Okey. Kat mana kita? Okey, ini yang kita pegang, iaitu momentum, structure dan juga momentum. Minggu ni kita akan masuk kepada cerita dinamik, kepada kaitan. Kalau anda tahu, masa ni lah kita ada trend. Masa dia berlaku macam ni, then anda dah ada benda ni, yang ini. Barulah kita kata SBR, RBS apa semua tu. Selagi dia tak buat trend ni, selagi tu anda tak trade. Selagi dia tak ada trend, anda trade apa? Benda ni yang kena pegang. Ramai yang kira dia ambil trend, tak ada apa-apa. Satu structure, mana-mana trending system, mana-mana benda yang tengah kita katakan kita ada satu teknik yang ikut trend. Trend adalah benda ini. Buka mana-mana buku. Dia tak ada. Trend tu bukannya benda macam ni. Ni kita kata, tak, ini satu structure. Harga dia naik. Ada trend tak? Dia naik. Kita tak dapat katakan dia trend. Trend cuma wujud bila dia jatuh sikit, dia masih naik. Maksudnya dia kuat. Trend. Itu trend. Siri. Bukannya satu. Oh, dia pandai lela, bang. Jangan trade sebatang candle. Anda trade sebatang candle, emosi anda akan duduk, tengok chart, layer, dia naik, tak, tutup. Lock, BE, selamat. Jangan trade macam tu. End wave. Jadi, anda nak tidur malam, tak dapat. Nak apa, tak dapat. Risau. Itu bukan trading. Anda sedang tunggu nombor naik. Jangan trade macam tu. Ramai. Saya dapat katakan benda ni. Saya sendiri pernah buat. Dan saya pernah dalam satu grup yang sama-sama buat. Bila cantik, wah. Bila tak cantik, habis.
dan dia jenis nak kaya cepat lah. Nak cepat, nak cepat. Itu bukan trading. Itu bukan seriously, itu bukan trading. Trade sama ada anda menggunakan trend system ataupun anda menggunakan kaedah yang kepada ranging market. Pilih. Kalau macam saya percaya kepada trend. Saya pegang kepada trend. Trade bila ada trend. Kalau anda swearing by market ranging, tak salah. Tapi anda pegang salah satu. Jangan anda pegang sekejap anda trading, trend trading, sekejap anda range trading. Itu yang cerita buy sekejap, sell sekejap. Jangan buat benda tu. Anda akan dapati anda sering tertanya, betul ke tak aku buat ni, sekali buat macam ni, sekali buat macam tu. Tak ada. Kita ikut satu sistem, sama ada ranging market ataupun trending market, tak ada salah, tak ada betul. Anda buat yang sama, jaga duit. Itu je. Itu je. Buat yang sama, ulang, berniaga. Hari esok aku pergi buka kedai, tutup kedai, aku buat benda sama. Ada hari untung, ada hari rugi. Itu anda berniaga. Itu yang anda trading. Gambling, ikut nasib, tekan, cantik. Kan? Orang kata haram, kita juga yang marah. Kan? Tapi buat memang cara haram. Mau tak cara haram? Kan? Itu masalahnya. Okey. Boleh. Jadi, di sini tadi, apa yang kita tengok kat sini, kalau anda perasan, we are talking about, dekat sini, kita ada satu cycle. Satu cycle tu kena break. Dan bergantung kepada Fibo dia, kalau Fibo dia sampai 100, kita mungkin katakan cycle yang sama dah habis. Sebab itulah kita gunakan cycle dalam elite wave. Ni satu cycle. Ni satu cycle Ni. Ini satu cycle price. Ni satu cycle. Ni satu cycle. Ni satu cycle. Okey. Jadi bila kita nak trade satu cycle, bukan satu siri. Bila kita ada siri pergerakan, ini baru satu cycle baru terbentuk, breakout. Then baru kita kata ada trend. Sekarang tak ada trend. Kalau dia cuma kat sini tak ada trend. Bila dia breakout high, then kita ada trend. Dan breakout itulah yang kena 5 wave, kena motif with extension ataupun kena diagonal. Itu yang kita tunggu. Faham? Selagi dia macam ni je, tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Jadi satu cycle, sama juga yang dalam kecil-kecil ni. Bergantung pada time frame anda. Takkan aku nak tunggu weekly, aku nak trade besok, aku nak trade malam ni. Sesuaikanlah kepada chart anda. Kalau anda tengah tengok benda ni kan, anda tengok macam ni. Tengok macam ni. Anda sedang tengok dekat M15. Tak kisah. Dia breakout, satu ni breakout, dua ni ada trade. Sama je. Kalau satu ni tak breakout, tak apa. Kalau tiga dia buat 1618, 4 anda trade. Yes, inilah dia Pian. Ini satu cycle, 53. Lepas tu dia break. Kalau dia break, ni tak break, tak ada. Dia tak ada trend. The moment dia break kat sini, kita terlepas. Kan? Kalau sini buat 3 dan kalau kita ambil Fibo dia lebih 161. 1 dan 2 Fibo, dan 4 ni boleh ada trade. Anda boleh trade. Kalau satu ni breakout macam ni, 2 ni kita trade. Itu je. Itulah 3711. Lain daripada tu tak ada trend. Selain daripada tu tak ada trend. Kalau dia satu macam ni, kan, tak breakout satu. Ingat, satu ni sama dengan satu sini. 1, 2, 3 kat sini, dia kena ada 5 wave. Itulah dia. Benda tu ulang.
Kalau satu ni tak break, ada tunggu. Dia ada buat 168. 168, 4 ni. Tu yang guna RSI tadi kali. Ada nak tahu 3 ni habis, ada tengok time frame kecil. 3 punya structure RSI. Kalau RSI dia break ni, itu 4. Faham? Itu yang kita ceritakan daripada minggu lepas. Kaitan dengan RSI semua. Gatal ni hidung ni. Dari tadi. Boleh? Faham trend? Apa dimasukkan dengan trend? Bukan setiap masa market ada trend. Bukan setiap lekuk ni anda nak trade. Zone lukis. Tu yang saya nampak ramai cuba buat. Ini ke atas. Okey, 4 ni aku trade. Ni betul 4. 1, 2, 3 masuk. Tak. Tak semua yang ada, tak semua lekuk. Anda tak akan cuba untuk buat elite wave. Saya buat mistake yang sama. Mula-mula saya belajar elite wave dahulu. 99 ni. Tahun 99 tu saham, kegunaan dekat saham. Semua lekuk ni pandai lukis, contohnya kononnya pandai lukis, naik turun. Saya lukis ni aku buy kat sini kan. Ni nampak saja wave 2. Ini bukan trend, kat sini bukan trend. 1 ni tak break 3. Jadi 2 ni tak boleh trade. Kalau 1 ni breakout atas ni, batalkan divergence. Batalkan divergence, contoh macam ni. Batalkan divergence. Ni time frame kecil. Ni 15 minit. 1 dan 3 dia. Mana dia? 1, 3. Kalau sini kan, ini 3. Ini 3. 1 ni breakout dalam 5 wave. 1, 2, 3, 4, 5. Break. Kan? Lepas tu, dia buat macam ni. Dia batalkan dan berakhir dengan divergence sendiri. Dia berakhir dengan divergence sendiri. Jadi, kalau dia turun, 1, 2, 3, kita masuk. Kita masuk. Itu maksud dia. Dah limpas. Orang Sarawak Tuhan. 100. Dia kena tak boleh. Dia kena ada incomplete sequence. Orang Sarawak Tuhan. Limpas. Yang limpas sini. Jalan Satok. Boleh? Pertama, kena ada incomplete sequence. Anda kena pegang yang tu. Kena ada benda ni. Kalau dia dah sampai, tak trade. Sebab itu mungkin wave 5. Faham? Asas dia benda ni. Sekali lagi ya. Okey. Asas dia benda ni. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Dalam ni kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Okey. 1, 2, 3. Katalah dia melimpas 100. Melimpas. 1, 2, 3, 4, 5. Dan kita ambil Fibo. Yang limpas 100. Okey, nampak sampai 100-nya sia. Ya mungkin boleh jadi tu 3, 4. Kita ke metode sikit macam tu. Kita si trade situ. Faham? Munya dah sampai 100. Okey, munya si sampai bahasa Sarawak. Siapa faham, faham. Tak faham, tak apa. Okey, kalau dia tak sampai 100, kalau dia tak sampai 100 macam ni 1, 2. Lepas tu dia naik ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Break out. Itu adalah sama dengan ini. Sama dengan 1 sini. Itu idea dia. Sabah pun limpas. Okay. Sabah pun sama. Sabah Sarawak sama kawan. Dia kena ada incomplete. Itu cerita dia. Kalau tak structure tu kita anggap dia sebagai selesai. Melimpas. Sama. AB Sabah, Brunei, orang Brunei. Brunei. Kita serumpun. 2 minit lagi. Pukul berapa jam ni? Astaghfirullahalazim. Okey. Faham? First, kena ada incomplete sequence. Yang kedua adalah kepada momentum sequence. Tak habis aku. Tak. Ni adalah incomplete sequence. Jadi incomplete sequence tu entry dia dekat 100% kolektif. Besok kita cerita pasal entry dan pasal pengurusan. Momentum adalah 1, 2,
yang ini dalam ni 1, 2, 3, 4, 5, kita nampak RSI dia berakhir dengan divergence. Satu structure yang dalam ni, yang penting dia dalam ni satu structure RSI, bukannya sini, yang ini. Dan kat sini berlaku motif. Dia tak boleh berlaku diagonal. Kalau nak berlaku wave 3 sini, sini kena motif ataupun motif dengan extension. Sabar. Faham? Itu adalah 1, 2. Jadi itu kita boleh trade. Kita tahu wave 4 kena ada. Jadi kita tunggulah dalam ni untuk trade. Itu adalah untuk motif. Tengok dalam ni. Ni kena motif. Dan 1, 2, tarik Fibo dia, wave 3 dia sampai 1618. Dan kita boleh trade. Kita tahu akan ada wave 4, akan ada wave 5. Syarat dia RSI yang ini kena, dia tak boleh break out dia punya apa? Dia punya macam ni. Tarik paling simple anda gunakan channel. Tarik channel. Faham tak? Tarik channel. Tarik channel, sambungkan macam mana jadi? Jadi macam tu pula. Okey. Ada sambungkan 1 dan 2. Faham tak? Macam ni. Ada tarik channel. Ni paling simple dia. Mana cat? Okey, ada tarik channel. Ni channel. Mana channel saya kat bawah ni? Okey. Ni channel lah. Tarik channel. Ini 1. Ini 2. Kalau ada nampak dia break out dalam 5 wave kan. Sampai 1618. Then wave 4 tu anda boleh trade. Faham tak? Kalau dia 3 ni kan. Dia sampai ni. Dia macam ni. Then 4 ni kena ada. Rashidi, ikut. Dia mustahil untuk belajar benda ni sekali, 2 kali. Ikut dan lukis balik chat saya yang dekat Discord tu. Itu je cara dia. Anda boleh dengar apa saya cerita ni sambil anda rujuk balik kepada lukisan anda. Dia tak dapat belajar elite wave, cuma belajar elite wave. Dia kena anda lukis balik elite wave tu kalau anda nak belajar elite wave. Tak perlu sebenarnya. Tapi sebaiknya kalau anda nak lebih lengkap, anda buat benda tu. Kalau tak, anda cuma rujuk pada chat saya yang saya sediakan percuma, ikut sesi kita, lepas tu anda tarik Fibo je. Anda tarik Fibo je. Benda tu je. Okey, kita dah terlebih masa ni. Kita ada satu lagi sesi insya-Allah pada jam 8 sehingga jam 9 ni. Nota-nota ni semua ada, ambil dekat Discord, ambil kat sana. Semua sifat-sifat ni semua ada dekat situ. Esok kita akan cover structure korektif, insya-Allah. Jadi sehingga kita berjumpa lagi pada jam 8 nanti, labur dalam satu sistem, dagangkan sistem anda, jaga duit, buat objektif jelas, buat benda sama. Itu saja. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.